Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dengan Cikgu Fazli. Okey, kali ini kita sambung matematik tingkatan 4 bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, jadi hari ini sambungan dia kita nak melakar graf fungsi kuadratik. Jadi, bagaimana nak melakar graf fungsi kuadratik? Saya dah senaraikan di whiteboard ini. Ada 3 perkara yang utama dan saya bintangkan perkara yang keempat dan kelima itu sebagai bonus untuk pembelajaran kita. Jadi yang pertama kita kena kenal pasti nilai A, kita kenal pasti pintasan Y. Kalau anda ingat lagi, pintasan Y ataupun dikenali sebagai C dalam fungsi kuadratik. Okey, dan yang seterusnya punca ataupun pintasan X. Dan yang keempat paksi simetri dan akhir sekali ialah titik maksimum atau minimum. Okey, jadi ini persamaan kuadratik yang pertama. Kalau anda perasan, penulisan dia dalam bentuk fungsi kuadratik dia akan tulis sebagai fx sama dengan ini. Itu penulisan sebenarnya dalam fungsi kuadratik. Jadi daripada sini kita kenal pasti siapa A. Jadi saya ingatkan balik pembelajaran kita yang sebelum ni. Ini ialah nilai A di mana A sama dengan 1. Okey, ini ialah nilai B di mana B sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir sekali ini ialah nilai C. C sama dengan negatif 8. Okey, jadi kita dah kenal dah nilai A. A bernilai 1. Okey, anda semua tahu jika A positif, okey, graf yang kamu akan dapat ialah graf senyum. Okey, senyum kan? Okey, graf yang kamu dapat graf senyum. Itu jika positif. Jika sebaliknya, contohlah saya bagi contoh lain. A dia bernilai negatif 5. Negatif itu bermakna A kurang daripada kosong. Jadi graf yang kamu akan dapat ialah graf masam. Okey, jelas. Jadi kita kembali kepada soalan. Jadi soalan yang pertama ni, soalan ni A dia bernilai positif ataupun 1. Jadi graf yang kamu akan dapat, graf dia adalah graf senyum. Okey, berbalik pada yang kedua, pintasan Y. Pintasan Y tak payah pening-pening kepala. Tengok dalam soalan kamu dah tahu siapa pintasan Y. Dalam soalan C ialah pintasan Y. Ataupun nilai nombor yang tiada huruf XX. Jadi ini ialah pintasan Y. Jadi yang ni ialah dia punya pintasan. Tak nampak kot dekat whiteboard. Yang ni merupakan pintasan Y. Jadi pintasan Y dia dapat negatif 8. Pintasan Y. Okey, dan yang ketiga nak mencari punca ataupun pintasan X. Yang ini tolong ingatkan balik bagaimana cara dia. Boleh pakai kalkulator ataupun boleh guna pemfakturan. Okey, jadi kalau kamu pakai kalkulator, kamu gunakan nilai A, B dengan C ni, kamu akan dapat jawapan X dia bersamaan dengan, okey, X yang pertama kamu akan dapat 4. X yang pertama 4. X yang kedua kamu akan dapat negatif 2. Okey, ini saya dah tunjuk, saya cepatkan sikit. Tak nak pakai kalkulator, kamu akan dapat 4 dengan negatif 2. Jadi, itu antara titik-titik yang kamu kena kenal pasti. Saya ulang balik. Yang pertama, kenal pasti A sama ada graf itu senyum ataupun masam. Yang kedua, pintasan Y. Rujuk daripada soalan, kita tahu ini pintasan Y. Dan yang ketiga, dia punya pintasan X ataupun punca. Jadi boleh buat lakaran. Ini nama dia lakaran. Tak payah lukis graf cantik-cantik betul-betul. Okey, hanya lakaran. Tetapi dalam graf paksi X dengan paksi X dengan paksi Y, pastikan guna pakai pembaris. Okey. Jadi nilai-nilai yang penting. Pintasan Y negatif 8. Negatif 8 mesti berada di bawah. Saya anggap negatif 8 lebih kurang dekat sini. Ini anggaran. Okey. Dan X sama dengan 4. Okey, X sama 4 saya anggap lebih kurang dekat sini. Okey. X sama dengan 4. Jadi yang satu lagi ialah X sama dengan negatif 2. Anggaran. Jadi ini lebih kecil daripada sini. Jadi graf yang kamu akan dapat, graf senyum. Bila graf senyum, lukis. Sambung. Tak boleh pakai baris. Freehand saja. Buat comel-comel. Dia akan dapat graf senyum lebih kurang macam ni. Okey, jadi inilah contoh lakaran graf kamu. Jadi itu bahagian 3 poin yang paling penting. Bonus untuk kenal pasti paksi simetri. Macam mana cara nak kenal pasti simetri? Okey, antara cara dia daripada sini, kamu tahu tadi, ni tak apa nampak kan? Ini negatif 2, ini 4. Bermakna
kalau tengok daripada paksi Y ni, sini ke sini 2 kotak, sini ke sini 4 kotak. Jumlah kotak dia ambil nilai dia 4 dengan 2, 4 campur 2 dapat 6. 6 bahagi dengan 2 untuk dapat tengah-tengah. Itu paksi simetri. Paksi simetri mesti dapat tengah. Kita lipat, potong, sama besar. Bermakna 4 campur 2 dapat 6. 6 bahagi dengan 2 dapat 3 kotak. Jarak daripada sini ke sini 3 kotak. Maksud dia, sini 1 kotak, ini kotak yang kedua, ini kotak yang ketiga. Okey, daripada segi kiraan. Daripada segi kiraan, bermakna X dia bernilai 1. Macam mana saya dapat 1? Sebab di sini 3 kotak, di sini 3 kotak. 1, 2, 3. Sini pun 1. 1 ke sini jadi 2, sini ke 3, sini 4. Dah. Okey. Jadi di sini ialah dia punya paksi simetri. Wah, sorry, saya pakai pembaris sebab saya tak bawa pembaris besar. Jadi kita pakailah batang pipe ni sebagai pembaris dia. Okey. Okey, lebih kurang inilah paksi simetri dia. Boleh garis putus-putus. Okey, dan yang terakhir sekali, titik maksimum ataupun minimum. Jika graf senyum bermakna ia ialah titik minimum. Jika graf masam bermakna dia ialah titik maksimum. Bagaimana nak cari nilai koordinat titik maksimum ataupun minimum? Okey, yang ini kamu dah tahu, ini paksi simetri. Paksi simetri dia ialah X sama dengan 1. Okey, jadi koordinat di sini X dia dah bernilai 1. Y dia tak tahu. X1, Y tak tahu. Bagaimana cari Y? Guna balik formula. Okey, fungsi dia Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 8. Bagi siapa yang mungkin tak tahu, saya salin balik dia punya formula dia. X kuasa 2 tolak 2X tolak 8. Okey, di mana Fx ni sama dengan Y lah lebih kurang untuk mencari nilai Y. Ganti balik nilai 1 tersebut. Sebab ini adalah wakil kepada nilai X. Okey. Jadi X dia bersamaan dengan 1 kuasa 2 tolak dengan 2X tolak 8. 1 kuasa 2 jadi 1 tolak dengan, ini X gantikan sebagai nilai 1. Okey, ni tak apa nampak kan? 1 kuasa 2 tolak dengan 2 tolak 8. 1 tolak 2 negatif 1. Negatif 1 tolak 8 dapat jawapan dia negatif 9. Maka titik minimum dia ialah 1 negatif 9. Okey, jadi itu selesai soalan yang pertama. Jadi bahagian yang ini paksi simetri, potong tengah, titik maksimum atau minimum, kita cari di mana nilai tersebut. Okey, di pemotongan paksi simetri tersebut. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, tengok soalan kedua. Ingat 3 perkara pokok yang kamu mesti tahu. Kenal pasti A, pintasan Y, punca ataupun pintasan X. Kena duduk-duduk kejap. Okey, jadi A. Siapa A dia? A dia bernilai 1. Macam sama macam sebelah kan? A dia bernilai 1. Okey, ini B dia. B dia negatif 4. C dia bersamaan dengan 4. Dah, jadi jika A positif, graf yang kamu akan dapat ialah graf senyum. Senyum lagi, sama. Jadi graf dia kamu akan dapat graf senyum. Okey, perkara yang kedua, ini perkara pertama. Perkara yang kedua, pintasan Y. Pintasan Y, C tu. Jadi pintasan Y dia bersamaan dengan 4. Pintasan Y sama dengan 4. Okey, selesai yang kedua. Yang ketiga, punca ataupun pintasan X. Bagaimana nak dapat? Boleh fakturkan ataupun boleh guna kalkulator. Okey, jadi untuk dapatkan dia punya punca. Punca dia, kalau kamu guna kalkulator, kamu akan dapat lebih kurang lah X sama dengan 2. Okey, tekan dapat X sama 2 je. Okey, tak ada pun nombor yang kedua. Kalau yang ni dapat 2, X sama dengan 4, X sama dengan 2. Tapi yang ni kamu tekan dapat 2 saja. Okey, tak ada X1, tak ada X2.
Maksud dia dia satu titik, dia motong di paksi X bersamaan dengan 2 sahaja. Okey, dah. Dan pintasan Y ni poin-poin penting yang kamu kena tahu. Ini pintasan Y 4, pintasan X dia 2. Graf dia bentuk apa? Senyum kan? Jadi kamu senyumkan dia. Lebih kuranglah macam tu. Jadi yang ni tak payah pening-pening kepala sebab dia satu titik saja. Paksi simetri dia jamin berada di 2. Paksi simetri dia. Di paksi simetri dia motong ke tengah dan titik maksimum ataupun minimum. Kalau senyum mesti jadi titik minimum. Bermakna titik minimum dia di koordinat 2, 0. Itu titik minimum dia. Okey, sebagai bonus tambahan. Selesai soalan yang kedua, kita pergi pada soalan yang ketiga. Ini contoh-contoh yang berbeza-beza saya tunjukkan. Okey, contoh yang ketiga. Okey, kali ini kita berjumpa dengan nilai A. A dia masalah sikit. A dia kali ini lebih kecil daripada 0. Ataupun A dia bernilai negatif. Jika A bernilai negatif, bermakna graf yang akan terbentuk ialah graf masam. Itu mula-mula kamu kena tahu. Pergi pada poin yang kedua. Poin yang kedua, pintasan Y. Pintasan Y, yang ni pintasan Y dia. Okey. Pintasan Y. Ini ialah pintasan Y. Jadi, poin yang kedua dia. Pintasan Y sama dengan 9. Okey, poin yang ketiga. Punca ataupun pintasan X. Tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator pintasan punca ataupun pintasan X, kamu akan dapat X sama dengan negatif 3. Kamu akan dapat X sama dengan 3. Okey, jadi titik-titik perkara, titik-titik penting yang kamu kena tahu. Satu di sini X sama dengan 3. Sini dapat negatif 3. Okey, dan pintasan Y dia ialah 9. Atas sikit 9. Graf yang kamu akan terbentuk graf masam. Oleh itu, buatlah masam. Okey, jadi yang ni titik, dia punya titik apa? Minimum atau maksimum? Oh, lupa. Rakam, tak boleh tanya kan? Okey, tak apa, saya lah jawab. Saya tanya, saya jawab sendiri. Jadi bermakna ini ialah titik maksimum. Okey, maksimum dia, koordinat dia ialah 9. 0 ataupun 09. Yang mana tu betul? Atas atau bawah? Rasa-rasanya. Okey, jadi ini wakil kepada X, ini wakil kepada Y. 9 ni kamu kena faham, 9 ini wakil kepada Y. Jadi ini salah. Jadi jawapan dia koordinat ialah 09. Kita tolak yang di atas. Okey, jadi jawapan dia ialah 09. Itu titik maksimum dia. Okey, selesai soalan nombor 3. Soalan nombor 3 lebih mudah daripada soalan pertama dan kedua. Okey, kita pergi soalan yang keempat. Yang ni special case. Kamu jarang-jarang jumpa tapi akan jumpa soalan bentuk macam ni. Okey, di mana X kuasa 2 tambah 3. Kita pergi pada poin yang pertama. Poin yang pertama, okey, A dia positif atau negatif? A dia positif. Positif bermakna graf dia kamu akan dapat graf senyum. Okey, poin yang kedua, dia punya pintasan Y. Pintasan Y sama dengan 3. Jadi, memotong di 3. Okey, graf senyum tetapi memotong di 3. Okey, yang ketiga, pintasan X ataupun punca. Tekan kalkulator, dia keluar nombor pelik-pelik, lepas tu ada I kat bawah. Okey, maksud dia tiada pintasan I ataupun infinity. Bermakna, kalau kamu tengok, poin yang pentingnya ni, pintasan Y dia 3. Graf dia pula, graf senyum. Graf senyum berada di atas. Macam mana dia nak memotong X? Jadi dia berada di atas sahaja. Dia tidak memotong paksi X. Ni. Dia cun-cun macam ni. Lebih kurang lah. Okey, nak kata comel molek, tak comel molek sangat lah. Boleh lah orang kata. Okey, dan yang terakhir, lebih kurang sama macam nombor 4. Saja nombor 4 saya bagi 2 soalan yang lebih kurang sama. Aina duduk sekejap. Okey sayang, tunggu sekejap Okey, jadi negatif kali ni. Okey, graf dia ialah graf masam.
poin yang pertama, graf dia masam. A kurang daripada kosong, bermakna graf dia graf masam. Okey, yang kedua, dapat dia punya pintasan Y. Pintasan Y dia sama dengan negatif 5. Okey, dan yang ketiga punca pun sama macam tadi, tak dapat. Oleh itu, ini negatif 5. Graf dia graf apa? Graf masam kan? Masam. Jadi kamu buatlah masam. Turun ke bawah. Dia takkan jumpa paksi X. Jadi inilah special case. Soalan yang keempat, saya bagi dua contoh. Antara contoh-contoh graf, cara-cara nak melakar graf fungsi kuadratik. Okey. Jadi sekian daripada saya. Hari ini kita belajar, saya rumuskan balik sebelum kita tutup. Saya rumuskan balik, hari ini kita belajar bagaimana nak melakar graf fungsi kuadratik. Yang pertama, kamu mesti tahu kenal pasti A. Yang kedua, kamu kena kenal pintasan Y. Yang ketiga, kamu kena kenal punca ataupun pintasan X. Yang ini boleh dapat melalui pemfakturan ataupun melalui kalkulator. Dan bonus, kena tahu paksi simetri, kena tahu titik maksimum atau titik minimum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episod seterusnya.